dengan game dulu. Revision bab 9 dan 10. Silakan Ustazah Manina untuk ni boleh? Conduct. Okay. Saya bagi link dekat chat. Ambil masa dalam kurang dari 5 minit lah untuk selesaikan. Game ni simple je. Cuma untuk awak flashback balik lah. Tajuk sebelum ni 9 dan 10. Okay, semua dapat Saya ada share link. Dapat saja. Okay, boleh mula buat. Lepas tu dah lepas buat tu minta screenshot lah. Okay, boleh mula. 5 minit, 7.45 dah selesai. Ada nak tayang apa-apa Ustazah? Silakan Ustazah kalau nak tayang. Dah siap bagi tahu Boleh bagi tahu. Boleh tulis dekat chat dah siap Semua perkataan ni dalam bab 9 dan 10. سفارة كرام بررة خيركم شغالة ترجه مكان عالية شبانا كهولا حسنة أسامة والمزايا يتتبع السائلين أجرا القارئ خيرا كثيرا المشقة. Rasa ada yang belum masuk lagi ni Ustaz? Siapa tu? Dalam 3 orang lagi. Sekarang 32. Dalam game tu Dalam game, sekejap saya dalam balik. 32 tolak 3 jadi 29 orang lah.
Okay, Naura, Safia dah siap. Okay, lagi siapa lagi yang dah siap? Minta respon di bahagian chat. Okay, Wan Zara pun dah siap. Tania. Okay, Umay pun dah siap. Tania. Okay, Haufa pun dah siap. Okay, bagus. Siapa lagi yang dah siap? Minta komen bahagian chat. Hilman. Ni Hilman. Okay, yang dah siap ni, kalau yang dah siap ni, masuk game tadi ada tulis nama tak? Ada. Ada? Ada. Ha. Betul semua yang nak jawab ni. Okey, dah lebih 2 minit ni. Okey, Mak Adeli dah siap. Syazah Manina nak mula.
Ke siapa dia yang depan ni? Okay. Sekejap, saya tengok dekat ni. Sekarang ni je. Dalam ni ada 10 orang. Khairuddin dah siap. Okay. Ustaz yang tak siap lagi macam mana ni? Tak apa, on je, go on je yang subjek ni. Sebabnya yang tu dia Okay. Yang tu saya open sampai pukul 5 ni. Pukul 5 petang. Okay, kita masuk pada bab hari ni. Iaitu bab 11. Okay, semua buka muka surat apa ni? Surat berapa? Bab 11 ni? 62. 62. Okay, 63 62. Okay, kita tengok objektif dulu kat bawah tu. Okay, pada fi akhir hadha darsu at-tullab min apa? Yang pertama, bayan ikram ahlul Quran wa nahi an idhaihim. Okay, boleh menerangkan apa? Ikram ahlul Quran iaitu menghormati ahlul Quran dan larangan daripada menghina ataupun mencaci kan, ataupun menyakiti kan. Okay, yang kedua, boleh menyatakan apa dalil nakli ikram ahlul Quran. Yang ketiga, dalil nakli larangan mencaci ahli Quran. Okay, yang keempat tu kira macam praktikal lah, ikraman. Ikram ahli Quran, menghormati ahli Quran dan wa'adamu idha'ihim dan tidak mencaci mereka lah. Okay, kita tengok bab yang ke muka surat sebelah tu 63. Iqra' wa afham. Baca dan faham kan. Okay, topik pertama ikram ahli Quran wa nahi an idha'ihim. Okay, Khairuddin ada? Khairuddin ada? Khairuddin ada? Ya. Okay, Khairuddin, apa maksud tajuk ni? Subtopik ni ikram ahli Quran wa nahi an idha'ihim. Khairuddin, page berapa ni sekarang ni? 63. 63. Okay, apa maksud ikram ahli Quran wa nahi an idha'ihim? Saya ada bagi tahu tadi. Okay, ikram apa ikram? Okay, tak apa. Ada yang nak tolong yang Khairuddin? Okay, ada talian hayat nak tolong Khairuddin. Apa maksud dia? Hormat. Okay. Menghormati ahli Quran dari larangan yang menghina. Larangan untuk Menyakiti orang yang hafal Quran. Okay. Menghormati ahli Quran dan larangan daripada menghina ataupun mencaci kan, ataupun menyakiti lah. Okay, Khairuddin, apa subtopik, maksud subtopik ni apa? So, cuba ulang balik. Menghormati ahli Al-Quran. Okay. Wanahi dan larangan. Dari larangan. Dan larangan daripada apa? Idha'ihim. Menghina ataupun mencaci ataupun menyakiti lah. Okay, dapat yang lain dapat saja. Okay. Okay, kita tengok yang pertama. Wan Zara. Cuba baca yang pertama. Wan Zara Alisha.
Okey, baca yang pertama. Al-mu'minu Okey. min ahli Quran lahum makanatu azimah inallah subhanahu wa ta'ala Okey. sihamu ala kasir Khassahum. wa khassahum ala kasirin minan nas. Okey, terima kasih Wan Zara. Okey, yang lain dengar saya bagi tahu maksudnya. Senang je kan kat sini Zaza boleh faham. Al-mu'minun, orang-orang mukmin daripada ahli Quran ni, lahum bagi mereka makanah. Makanah apa? Tempat kan? Tempat yang azim. Tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khassahum, dan dikhususkan kepada mereka apa? Dikhususkan mereka ala kathirin minan nas. Maksudnya lebihlah daripada orang lain. Okey, dapat Dapat saja. Okey. Sekejap saya nak tengok nama putera. Hazim Naufal, cuba ulang balik maksud tadi. Hazim Naufal. Hazim Naufal ya ke? Saya tak ada mic. Okey. Okey, tak apa. Okey, Hasha Suraya, cuba ulang balik. Saya petik nama dah left. Okey. Muhammad Ammar. Saya Ustazah. Okey, Ammar. Cuba ulang balik yang Hazabah kita tahu ni. Simple je kan? Maksud dia maksud. Okey. Orang mukmin daripada tak tahu sih, tak sempat salin Ustazah. Oh, dah sempat salin. Okey, tak apa. Okey, ada volunteer tak? Saya. Okey. Okay, Asma. Orang mukmin dari ahli Al-Quran bagi mereka tempat yang tinggi di sisi Allah dan dikhususkan kepada banyak dari orang lain. Okey. Terima kasih Asma. Okey, yang lain dapat Okey, yang kedua kita tengok man yakram ahli Quran fahuwa yu'azzimul Quran wa yu'azzimullah wa rasulah. Okey, Naurah cuba bagi maksud kat sini. Siapa yang menggauli ahli Quran, dia seolah-olah Memuliakan. memuliakan Al-Quran dan dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Okey. Okey, yang lain dapat maksudnya dalam masa yang sama siapa yang memuliakan Al-Quran, iaitu dia maka dia pun dikira memuliakan Al-Quran dan juga memuliakan Allah dan Rasul. Okey. Okey, yang ketiga kita pergi cepat sikit Okey. Nahil Islam an idhaihim wa man lam yu'azzim ahli Quran lam yu'azzimul Quran wa lam yu'azzimullah wa rasulah. Okey. Dia macam apa ni? Terbaliklah daripada yang kedua tadi kan? Negatif. Okey. Aina Zara ada? Ya, Ustazah. Okey, Aina Zara cuba bagi maksud kat sini. Untuk yang ketiga ke? Yang ketiga. Larangan? Larangan Islam mencela Okey. dan Okey. dan siapa? Dari apa? Cuba ulang balik. Larangan Islam dari menghina. Hum siapa? Him kat sini. Menghina ahli Quran. Okey. Dan apa? Wa man lam yu'azzim, dan siapa yang tidak memuliakan Al-Quran, dia tidak memuliakan Al-Quran dan tidak memuliakan Allah dan Rasul. Okey, terima kasih Aina Zara. Okey, yang lain dapat dia
Dia kontra kan dengan yang atas tu kan. Yang ketiga tu Islam melarang lah daripada kita menghina ataupun menyakiti, mencaci Al-Quran. Okay, siapa yang tidak memuliakan dia seolah-olah tidak memuliakan Al-Quran dan juga tidak memuliakan Allah dan Rasul. Rasulnya. Okay, semua dapat Dapat. Okay, untuk seterusnya Ustaz Zahimi. Okay, saya persilakan Ustaz Zahimi. Nak persilakan Ustazah Nabilah dululah. Bahagian atas tu kan. Ini. Dengan Ustazah Nabilah. Ustaz terangkan dulu, saya Jim. Jim yang ayat Quran tu? Tak apa. Tak apa. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadilah Ustazah Amanina. Alhamdulillah hari ini kita meneruskan lagi kemuliaan penghafal Al-Quran ataupun orang yang sentiasa mendekati Al-Quran. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni dibekalkan dengan kelebihan Al-Quran yang sentiasa dibaca, yang sentiasa dipegang lah. Selain pada diamalkan, dia ianya dibaca lah. Jadi disebabkan Al-Quran ni adalah kalamullah, maka dia mengatasi kalam-kalam makhluk yang lain. Jadi sesiapa yang dekat dengan kalamullah, maka dia sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mempunyai darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca, dia faham, dia hayati dan dia amalkan dan dia sampaikan. Baik, berbanding dengan tajuk yang lepas, tajuk yang lepas macam lebih kurang sama. Tapi sebenarnya tajuk ni lain sikit. Okey, tajuk yang lepas kita nak bezakan penghafal Al-Quran ataupun orang yang dekat dengan Al-Quran, yang sentiasa membaca Al-Quran ni, dengan manusia yang tak baca Quran. Jadi kalangan Muslim ni ada yang kuat baca Quran, ada yang tidak membaca Al-Quran. Yang baca Al-Quran ni seperti Nabi sebut dalam satu hadis, iaitu seperti buah limau, muterujah, seperti buah limau yang sedap, wangi bau dia, manis rasa dia. Manakala orang yang dia Islam tetapi dia tak baca Quran, kan? Dia seumpama apa? Buah tamar. Buah tamar. Buah tamar kan? Ada bau tak? Bau tak ada. Tak ada. Bau tak ada. Tapi kalau rasa dia? Manis. Ada, manis. Okey, jadi saya nak tanya pada antum semualah. Ramai-ramai kita ni, yang hidup ni, ramai baca Quran ke ramai tak baca Quran? Tak tahu Ustaz. Ramai baca Quran kot. Tak tahu Ustaz. Sebab tak tanya dorang pun. Tak seluruh. Tengok dekat negeri kita je lah, KL ni. Ramai baca Quran ke ramai tak baca Quran? Ramai tak baca. Macam ramai tak baca. Ramai yang boleh baca Quran ataupun ramai yang tak boleh baca Quran? Ramai yang boleh baca. Ramai yang boleh. Ramai tak Tapi yang tak dah baca. ramai tak yang dah tua baru nak baca Iqra, nak belajar? Ada ramai tak? Ramai. Ramai. Macam mana tu? Tadi kata nak berjaya dunia akhirat, tapi tak pandai nak baca Quran. Tu. Jadi tu satu persoalan. Jadi sebab itulah Ustaz-Ustazah melahirkan antum untuk menghafal Quran. Sebab antum lah yang bakal membawa cahaya kepada umat ini. Betapa ramainya yang umur dia 50-an, 40-an, 60-an baru nak baca, nak belajar Quran daripada A. Daripada alif. Baru nak kenal. Ramai. Bukan sikit. Masa tu sangguplah bayar yuran bayar yuran bulanan, nak belajar dengan guru secara personal,
Ramai sangat-sangat. Alhamdulillah lah. Tapi ramai juga yang tak nak ngaji lagi walaupun dah tua. Kan? Tu. Jadi itu semuanya menggambarkan kepada kita bahawasanya Al-Quran ni jauh daripada umat ini. Sebab masing-masing tak nampak apakah kelebihan Al-Quran ataupun ahli Al-Quran ni. Hari ni kita nak belajar. Okey? Mana yang diterangkan oleh Ustazah Manina tadi, Ustaz tinggal sambung saja. Ini dalil nakli ni nakli. Kataan nakli ni kena faham betul. Dia disebut sebagai dalam bahasa Melayu apa dia? Al-Quran. Ya, Nakol. Masa ni bahasa Melayu pun dah sebut nakol. Iaitu Nakli. bahasa Melayu. Oh, Makan kot. tak tahu. Nakal. Sumber. Kamu ni Ustaz tanya nakli, dia nakal pula bahasa Melayu dah ni. Alah, hai. Senang je ni. Okey. Betul tak ni? Betul. Ya kot. Ke Ustaz salah? Okey, kalau betul. Nukil daripada Quran. dalil akli. Bahasa Daripada Melayu. akal. Akal. Pandai pula tadi nakal macam mana ni? Nukil daripada Al-Quran. Okey. Nukil daripada mana? Dua sumber terbesar kita. Apa dia? Al-Quran dan hadis. Wow, bagus. Quran dan hadis Q&H. Saya bagi dia punya trademark dia. Baik. Baik. Dalil nakal, dalil nakli. Okey. Pertama, firman Allah SWT yang berbunyi Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang dibuka terjemahan, tolong baca. Tengah cari surat ni. Itu Silakan siapa yang ada buka terjemahan. Ustaz tak nak baca terjemahan yang kamu abang-abang kamu, kakak-kakak kamu tulis dekat buku tu, tak nak. Baca kat terjemahan. Saya Ustaz. Silakan. Siapa dia? Asma. Silakan Asma. Demikianlah ajaran Allah dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Oh, bagus. Terima kasih. Surah Al-Hajj 32. Okey, tolong senaraikan bersama. Tolong Ustaz, apakah syiar-syiar Islam? Contoh cepat. mengucap kalimah syahadah. Okey, syahadah, solat, Puasa. Menunaikan haji bagi yang mampu. puasa, haji, zakat. Syiar ni tahu tak? Syiar ni kalau tengok je benda tu kita anggap dia Islam. Serban, jubah, Zikir. tudung, sejadah, zikir, kopiah. Okey, kopiah. Lagi apa dia? Tengok je benda tu kita tahu. Ini Kuala Lumpur. Tengok je KLCC kita tahu. Tu Kuala Lumpur. Quran. Masjid lagi. Tasbih. Tebih. Surau. Apa dia? Surau. Lagi apa dia? Stokin. Stokin pun masuk. Baik masuk seluar. Seluar baju baik seluar panjang sarung tangan. Okey. Stongan. Lagi apa dia? Okey. Dan lain-lain lah. Okey. Kalimah Allah, kalimah Muhammad. Tu kan. Gambar Mekah, gambar Masjid Nabawi, gambar ulama tu, gambar ulama ni. Okey, gitulah. Okey. Sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah ini, apakah akibat dia? Dekat hati dia ada ketakwaan. Ya. Dalil ada benda ni. Dalil bahawasanya dalam hati dia ada ketakwaan. takwa.
ada satu waliullah tu, bila dia nampak kalimah Allah bersepah-sepah, dia jalan-jalan, dia nampak, dia ambil kalimah Allah tu, dia kata, kenapalah kalimah ni ada kat sini? Kenapalah bersepah-sepah kalimah ni? Dia pegang-pegang, dia usap-usap, dia sapu-sapu, Kemudian dia ambil minyak wangi tu, dia sapu dekat kalimah Allah tu. Tu tahap waliullah. Tu. Begitu juga dengan Fatimah. Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi SAW. Dalam bab sedekah ni, kalau kata dia nak sedekah 2 dirham, 3 dirham, 1 dinar tu, dirham duit, katakan duit RM10 lah contoh kan. Duit RM10 tu, sebelum dia masuk ke tabung tu, dia ambil minyak wangi, dia sapu dekat minyak wangi tu. Kemudian baru dia letak dekat tabung tu, dia masukkan. Bila ditanya kenapa, kerana dia kata RM10 ni sebelum sampai kepada fakir miskin, sebenarnya dah sampai pada Allah Ta'ala. Lihat, syiar Allah Ta'ala itu bagaimana dibesarkan, yu'azim, dibesarkan. Maka menunjukkan di dalam hatinya ada takwa. Faham Faham. Faham. Jadi kalau okey, jadi sebab tu antara syiar Allah Ta'ala yang kita sedang bincangkan ni apa dia? Syiar menghormati. Ahli Al-Quran. Menghormati ahli Quran. Ialah penghafal Quran. Siapakah penghafal Quran? Kita orang. Kita semua. Kita semua adalah penghafal Quran. Ustaz, antum, antuna, semua sekali. Okey. Jadi kata Nabi daripada Nabi SAW, daripada Anas bin Malik, anak Anas ni kepada hamba lah, ataupun budak hadiah yang dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Allah Ta'ala memiliki orang. Macam nak terjemah ni, ahlina ni? Dua Ahli. Dia ahli-ahli Quran. Okey, macam Ustaz, contohlah macam Ustaz ketua. Macam Ustaz ketua gangster contohlah kan. Ketua gangster. Wah, macho Ustaz Okey, Ustaz berada di KL. Tapi katakan Asma ni wakil Ustaz. Wakil ketua Ustaz tapi di Kedah. Contoh. Nak sebut apa ahlina ni? Wakil lah. Wakil. Kita tak wakil cawangan. Pembantu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, Allah Ta'ala ada ahlina di kalangan manusia. Jadi para sahabat tanya, siapa dia? Rasulullah kata, ahlul Quran. Iaitu ahli Al-Quran. Mereka lah ahli Allah Ta'ala dan mereka lah VVIP Allah Ta'ala. VIP. Mereka lah Datuk Datin. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Okey. Jadi, gambaran memuliakan ahli Al-Quran. Okey, jadi disebabkan kita ahli Al-Quran semua ni, jadi kita sesama kita pun kena hormat, kena cakap elok-elok, tak boleh cakap yang menyakiti, hatta dalam ucapan yang kita maklum, luhumul ulama masmumah. Siapa tahu? Iaitu daging ulama adalah beracun. Kan? Maksudnya jangan buat sebarangan pada orang alim. Baik, lihat di sini. Jadi antara kita nak muliakan ahli Quran, jom kita lihat yang pertama. Kita dah tahu hadis tadi, kita dah tahu ayat Quran. Yang pertama, izhar. Jelaskan ketinggian tempat seseorang yang hafal Quran tu, yang baca Quran. Okey, kemuliaan tempat dia dan berbuat baik kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk kita memuliakan ahli Quran juga ialah mendahulukan mereka ketika menjadi imam solat. Kan kita dah bincang bab sebelum ni? Betul Okey, yang terakhir daripada Ustaz iaitu ajak mereka. Ajak ke mana? Ajak belanja makan di kedai mamak. Sini bukan
Memanggil mereka. Oh, Dengan panggil baik. mereka. Ustaz kan ajak pergi makan. Antum kena ajak ustaz lah pergi makan KFC ke kan. Sorry. Jadi panggil mereka dengan panggilan Hormat yang baik. yang baik, yang mereka suka. Ini namanya apa? Nama dia contoh apa? Panggil dia apa? Panggil dia belalang contoh. Ya Allah, dia tu memanglah dia kelaskan kita tapi janganlah panggil dia Pak Belalang. Ahli Pak Belalang nujum semua sekali Dan membezakan mereka berbanding yang lain. Kalau kata kita buat majlis kan, ada hidangan, kita minta ulama ataupun yang hafal Quran tu ambil dulu sebelum kita bagi orang lain. Kalau dalam At-Tibyan An-Nawawi sebut, kalau kita masuk ke dalam satu majlis ilmu, kita masuk je, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bila kita duduk je, kita duduk depan Tok Guru, kita sebut Assalamualaikum Ustaz. Macam tu. Maknanya 2 kali salam. Itu dalam kitab At-Tibyan. Sebab apa semua? Sebab apa tadi? Sebab ni, kita nak peroleh ni. Ni, yang bintang ni. Takwa dalam hati. Okey, itu saja. Silakan Ustazah Nabila. Okey, baik. Seterusnya, Jim tu dalil nakli terhadap larangan menyakiti ahli Quran. Okey. Yang pertama, kalau Allah Subhanahu Wa Taala, okey, siapa yang boleh terjemahkan kat sini? Siapa ada mushaf tadi? Saya. Okey, tolong siapa tu? Naura. Okey, Naura, tolong terjemahkan, baca dan terjemahkan sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin daripada laki-laki dan mukminat daripada perempuan tanpa sebarang sebab, Fakad tamalu tak tahu maksud dia, buhtanan, dusta, wa ismam dan juga dosa yang nyata. Ya, okey. So kalau maksudnya terang dekat sini, kalau siapa yang menyakiti mereka ahli Quran ni, okey, tanpa mereka ada buat salah, tanpa apa-apa, jadi secara terang-terangannya akan dapat dosa lah. Okey, seterusnya yang kedua, hadis. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala qala. Okay, yang hadis ni saya nak tahu pengetahuan kamu lah. Hadis ni hadis apa Siapa yang boleh bagi tahu? Ada tak dia bagi yang ada dia Hadis apa? Qudsi. Hadis kursi. Kenapa kata hadis kursi? Sebab yang Melalui Nabi. Apa tu? Saya tak clear lah. Apa? Kata-kata Allah melalui daripada Nabi. Daripada Allah. Okey, kata-kata daripada Allah tapi Nabi yang sampaikan. Okey, kalau hadis Nabawi macam mana pula? Kata-kata Nabi ataupun Okay, so yang ke atas tu adalah hadis Nabawi lah kan? Betul? Bukan. Hadis kursi. Yang ke atas. Yang apa? Ikram tu. Yang tu hadis Nabawi. Okay, faham lah. Okay. So kita terus yang bawah tadi. Okay. Apa yang Allah firman? Okay, man adali waliyan. Okay, barang siapa yang menyakiti waliyan waliku. Okay, so maksudnya dia gelarkan ahli Quran ni sebagai wali. Jangan kita main-main lah dengan gelaran ahli Quran ni. Sebab apa? Sebab apa digelarkan wali? Sebab ahli Quran ni yang macam Ustaz saya ni cakap tadi lah. Kenapa? Ahli Quran ni yang menjaga apa? Kalamullah.
menjaga kalam Allah. Okey, faqad azantuhu bil harbi. Maka ia telah mengumumkan perang kepadaku. Sampai macam tu sekali Okey, seterusnya contoh larangan ahli Quran. Okey, yang pertama as-sukhriyatu bihim. Apa dia tu? Siapa tahu as-sukhriyah? Mengejek. Ya, mengejek mereka. Betul? Mengejek, mencela, mencaci. Okay, wal istihza'u bidinihim. Okay, Dan menghina agamanya. mempersembahkan agama mereka ataupun menghina agama mereka. Okay, yang seterusnya isa'ah ilaihim. Menyakiti Mereka. Tak tepat. Kat situ adalah mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan pada mereka. Maksudnya nampak baik sikit, ambil kesempatan lah. Macam itulah apalah kan. Okay, wa tashwiya sam'atuhum mencemarkan nama baik. Wal idraru bihim memudaratkan, membahayalah. Membahayakan mereka, memudaratkan mereka. Okay. Seterusnya yang terakhir kazibu ilaihim dusta ataupun menipu. Ya, mengkhianati mereka. Okay. Wasaddu an tariqihim, menghalang jalan mereka. Menghalang jalan mereka kat sini. Menghalang laluan tu. Kenapa? Menghalang daripada dakwah. Ya, Menghalang daripada dakwah. Ainuzara. Okay. Menghalang dari berdakwah, nak buat apa kebaikan, orang tak bagi ataupun nak bagi pandangan tapi pandangan tu ditangkis lah, orang tak nak macam tu. Okay, watanfirun nasu anhum, dan mengasingkan mereka. Mengasingkan mereka maksudnya macam palau lah. Ya. Memulaukan lah kan. Memulaukan mereka. Maksudnya tidak bergaul dengan ahli Quran macam tu. Okey, so rasanya boleh faham kot, yang ni senang je ni. Kita terus dengan game yang berkaitan dengan tajuk ni. Sekejap saya bagi link. Sebelum tu ada yang nak tanya tak? Tak ada Ustazah. Tak ada. Sekejap Okey, sambil tu Ustaz nak cek kehadiran. Abdullah Hadi ada? Ya, saya Ustaz. Anas Hazim. Tak ada. Hamada. Tak ada juga. Hamada. Tak ada. Hamada macam ada. Tak ada Ustaz. Ada, okey. Hazim Naufal. Ada. Mikail. Ada. Ada Ustaz, ada. Ada. Muhammad Ammar. Ada Ustaz. Azizul. Saya Ustaz. Khairuddin. Ada tadi. Syazwan. Ada Ustaz. Wakil. Muhammad Wakil Hakim. Ada, okey. Zakwan. Saya Ustaz. Umair ada Ada, tadi. Umar. Saya Ustaz. Ainul Munifah. Ada Ainul Munifah? Tadi ada. Ada, okey, ada. Ainul Zara. Ada. Amirah Husna. Ada Amirah Husna. Saya. Akilah. Saya. Asma. Saya. Hasya Suraya ada? Kita ada. Dia ada sekejap. Dia left. Tak ada. Ilzah Al-Huda. Saya. Khaira Najia. Saya. Masani Filzati. Saya. Naurah. Tinggal Damia.
Damia tak ada lagi nama kat sini. Ha? Ada baru masuk. Ada. Ustaz Ada? ambil yang enrollment lama kot tu. Oh, okay. Oh, okey. Ha. Naura Safia ada Nur Ada, Ustaz. Afrina, Ada. Nur Aisyah, Batrisya, Nur Humairah, Saya. Nur Aisyah Batrisya ada? Tak ada. Nur Humairah Sofia ada. Nur Syahira, Siti Nur Syahira Saya, Ustaz. ada. Ummu Habibah, Saya. Wan Zara. Wan Zara ada? Ya, Ustaz. Ada, okey. Itu saja. Silakan Ustazah. Okay, boleh klik link yang Ustazah bagi dekat message tu dan boleh jawab soalan tu lah. Sekarang Okay, boleh masuk tak? Boleh masuk tak kelas? Ke dah masuk dah tu? Okay, siapa yang dah siap Okay, Wan Zara dah, Naura. Okay, lain-lain cepat jawab. Yang dah join tu macam mana? Seronok tak game tu? Seronok. Senang je kan? Dia macam game apa tu? Game lama tu. Pac-Man. Okay, Amar. Ha. Kenapa ni Ummu Amira ni kosong ni? Takkan tak boleh jawab. Ummu Amira ada tak? Kenapa kosong? Salah Salah. tekan. Okay, jawab balik. Amar 2 je. Kena kejar dengan Pac-Man. Salah jawab juga. Azizul pun kosong. Kenapa kosong ni? Panik Ustazah nampak benda tu. Masuk je. Benda tu kecil je Zizul. Panik awak lagi besar. Okay, setakat ni Naura mendahului dengan masa 1 minit 59 saat sahaja. Okay, power Naura biasa main kecil-kecil dulu Okay, kita ada berapa tadi kehadiran? Nah, ada berapa? $29. 29 ni baru
13 yang join. Okay, 21. Yang dah siap kalau nak tanya apa-apa silakan Okay, 23, 22. 22. Okay, lagi 7 orang Kita tengok siapa yang boleh mengatasi Naurah ni. Nik Hilman. Masa 1 minit 43 saat. Okay, Naurah dah kedua dah. Malulah Zizul lantar tak boleh nombor 1. Payah Ustaz pakai telefon. Oh ya ke? Ada je alasan tak Pakai phone memang susah sikit. Oh, Salah dah try. pakai laptop. Dia laptop Saya senang sikit. pun susah sikit. Naurah tu pakai apa? Phone ke? Hilman dengan Naurah pakai phone ke laptop tu? Pakai iPad. iPad pun okey iPad besar. tak ada keyboard juga kan? Kan ada keyboard? Tu Hilman phone je. Hilman phone je. Power lah Hilman ni. Macam mana Azizul kata phone susah? 23 lagi 4 orang Siapa? Ke 4 orang ni yang tak hadir lah? Semua yang nombor 9 ni semua hadir kan? 25 lagi 3 orang 24 lah yang jawab ni. Dia markah dia ikut ke ketangkasan ya Ustazah? Dengan Ikut cepat dan betul lah. oh cepat dan Skor betul banyak. lah. Betul. Skor banyak dan masa cepat buat. Skor penuh 6 6. Oh hebat Tu Syazwan nombor 3. Lagi 24, 9, lagi 5 orang Tak siap lagi ke? Belum join lagi ke macam mana ni? Cepat-cepat kita nak tengok top 3 ni. Lagi 5 orang. Okay, setakat ni Hilman, Naurah, Syazwan Okay, Hilman dengan Syazwan, siapa guru halaqah? Saja je. Tak mengaku budak-budak lah. Tak mengaku tu lah. Tak mengaku pula tu. Okay. 25 je Ustazah setakat ni. Sekejap Terpantas Nik Hilman Skor tertinggi 6. Paling ni Nik Hilman lah. Tak ada lagi yang 5 orang tu ke memang tak buat rekod? Memang tak buat rekod Ustazah. Okay, tak apa, sudah bagi masa yang tu sampai pukul 1 So siapa yang belum tu boleh ni lah. Nanti Ustazah Nabila, Ustazah Manina, game-game tu nanti yang ikutlah top 3 ke top 5 up dalam group ke? Boleh? Okay, Ustazah kita sini kita dah terlajak ni. Okay, terus Ustaz. Okay, terima kasih Ustazah Nur Nabila. InsyaAllah Ustaz rasa cukup setakat ni sahaja. Saya doakan semoga antum semua berjaya dunia akhirat dan dilapangkan untuk menghafal Quran Kerana apa? Kerana kita nak dapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala Itu yang terutamanya lah. Dan pasang niat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Hafal Quran kerana Allah SWT, bukan kerana mak, bukan kerana ayah Dah makin belajar ni kita nampak tujuan kerana Allah Ta'ala tu lebih besar. Dulu masuk semakel mungkinlah mungkinlah dihantar, kita pun tak ada hati lagi. Tapi dah makin belajar kita nampak rupanya kemuliaan orang hafal Quran ni sangatlah besar. Jadi Ustaz doakan semoga semua terbuka hati dan teruskan menghafal Al-Quran sehingga 30 juzuk. Itu sahaja daripada Ustaz.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima Terima kasih, kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.